topik 2, bahagian 2. Okay, topik 2 masih komputer punya hardware. So, bahagian 2 ni kita akan banyak penerangan tentang sistem unit, processing dan juga memory. Okay. So, learning objektif dia adalah untuk awak semua faham macam mana data dan juga program tu diterjemahkan, represented to a computer. Maknanya macam mana dia diterjemahkan ke dalam bentuk komputer yang komputer faham. So dan juga akan kat sini akan terangkan ataupun identify a few of the coding system. Apa coding system yang dipakai ataupun apa yang difaham oleh komputer. Dia tak sama macam kita faham. Kita faham ABC tapi komputer tak faham ABC, dia ada coding system dia tersendiri. So selain tu awak semua juga perlu tahu ataupun akan tahu di hujung nanti function ataupun fungsi hardware komponen yang ada dalam komputer, dalam internal komputer lah kita panggil. Contohnya macam CPU, GPU. CPU ni apa ni, control processing unit. GPU ni graphic processing unit untuk grafik, memory, buses dan expansion cards. Selain daripada tu, awak juga akan tahu tentang ataupun akan faham ataupun akan diberitahu tentang peripheral devices. Peripheral devices ni adalah devices untuk input ataupun output ataupun hardware. Kita panggil macam contoh speaker, mouse tu kita panggil peripheral devices. Selain daripada tu akan juga diterangkan tentang macam mana CPU komputer ni dan juga memory dia proses program instruction yang telah diprogramkan oleh programmer dan juga data yang boleh difaham oleh komputer. Dan juga kita akan tahulah apa ni, list some processing technology that may be used in the future. So maksud dia processing technology yang akan terangkan tentang processing technology yang akan digunakan di masa hadapan, yang mungkin akan digunakan di masa hadapan. Okay, so kita mula. So untuk topik ni, chapter ni akan terangkan tentang macam mana komputer tu dia represent data dan program instruction. Macam mana dia baca data dan program instruction. Semua ni akan dilakukan ataupun diproses oleh CPU dan others component. Okay, data dan program representation. Macam mana data ataupun program ni di-represent ataupun diterjemahkan ke dalam komputer. So, macam awal-awal untuk minggu lepas, topik 1 saya ada bagi tahu yang komputer ni hanya faham kosong. Dia faham data dia 01 sahaja. Kita panggil dia binary number. So komputer ni dia faham 01. So, macam mana kita nak terjemahkan program ataupun data yang kita ada ke dalam supaya komputer ni faham adalah melalui programming tadilah. So programming ni telah dibuat oleh programmer. So kita akan masukkan data kita macam biasa, ABC ataupun gambar ke apa ke. So programming system ni akan terjemahkan dia dalam bentuk 01 dan bentuk binary code yang mudah difaham oleh komputer. Okay, ni binary code yang saya terangkan tadi. So binary code ni kita panggil dia dalam bentuk bit. Ada so setiap single number tu 0 dan 1 tu kita panggil dia bit lah. Itu smallest unit untuk data tersebut. Macam unit, sentimeter, untuk panjang ataupun untuk keluasan kita panggil macam-macam lah, meter persegi. So dalam binary code ni dia ada unit dia, kita panggil dia a bit. Satu bit bersamaan dengan satu single number 0 ataupun 1. So kebanyakan binary code ni dia duduk dalam satu group yang mempunyai 8 bit. Dia panggil byte. Tadi bit ni bila dia satu kumpulan ada 8 bit, dia panggil byte. Macam kita buat. Sebab itulah kita punya storage ada kilobyte, megabyte, apa lagi, terabyte.
Sebab itu adalah mewakili data tersebut lah. Kilobyte tu macam, contoh dia ada 1000 byte. Kilobyte tu ada 1000 byte. So mengandungi lebih kurang berapa? Lebih kurang 8000 bit. Dan seterusnya megabyte, gigabyte, terabyte. Itu storage kita. Sebab tu dia ada pakai byte tu sebab dalam komputer sistem dia hanya faham kosong dan satu. Dalam byte ni yang akan mewakilkan alfanumerik yang kita faham macam A ataupun F. A tu akan diwakili oleh byte ni. Nombor bit dia ni akan ditentukan oleh programming tadilah. A tu berapa apa ni? Posisi bit dia 001, 100 ke dan sebagainya. Ini contoh dia lah. Perbezaan ataupun comparison antara decimal dan binary number system. Kenapa komputer pakai binary number compare dengan decimal? Sebab binary number ni mudah untuk sistem untuk computer development. Sebab tu saya untuk last week saya ada cerita tentang tube, vacuum tube kan. Kenapa ataupun diode. Kenapa dia fungsi dia adalah bagi arus lalu dengan tak arus lalu. Sebab nak menghasilkan bit ni lah. Arus lalu atau elektrik lalu pada sesuatu vacuum tube ataupun diode, dia akan hasilkan sistem komputer akan detect ada arus, dia faham akan hasilkan bit ataupun represent satu. Tak ada arus, kosong. Itu je, 01, 01, 0. Sebab tu dalam komputer ataupun dalam motherboard punya circuitry, dia ada banyak diode. Dulu vacuum tube dah besar-besar, so dia jadi diode kecil-kecil. Sebab tu dia ada banyak diode. Diode ni lah akan tentukan untuk kira arus lalu dan tak lalu. Untuk benarkan arus lalu dengan tak membenarkannya untuk menghasilkan binary number 0101. Kalau dia pakai decimal number, pening lah pula engineer nak fikir, nak build ataupun nak bina komputer sistem ni. Macam mana 7 tu nak diwakilkan dengan apa? 7, 2, 1, 6. Kalau pakai binary number senang je, 0101 je. Arus lalu 1, tak lalu kosong. Itu je, senang je. Tapi sistem yang senang tu boleh menghasilkan satu complicated system seperti PC. Okay, so macam mana nak terjemahkan bahasa yang kita mudah faham ke dalam bentuk komputer adalah menggunakan coding system yang dipanggil text-based data ni, ASCII ataupun EBDC DIC. Selalunya orang lebih kenali sebagai ASCII code ni lah, American Standard Code for Information Interchange. So ASCII code ni lah yang akan terjemahkan setiap data yang kita masukkan dalam bentuk binary code tadi. Contohnya macam kat table sebelah ni dia ada kosong. Karakter kosong tu kita faham kosong tu adalah kosong lah. Komputer tak faham kosong tu adalah kosong ataupun nilai dia kosong. So untuk terjemahkan dia dalam bentuk komputer mudah faham adalah bentuk binary code, so ataupun ASCII code ni. So kosong tu bila diterjemahkan kepada dalam binary code, dia akan jadi 0011 000. So komputer faham 0011 000. 1 byte 8 bit ni adalah informasi yang untuk komputer ni faham adalah informasi yang ada value kosong, value kosong, zero. Satu pun macam tu, satu pun dia ada ASCII code dia ataupun binary code dia. A, B, C, D semua pun ada ASCII atau binary code yang berbeza. Macam kat sini A ni dia wakilkan ataupun dia represent dalam bentuk binary adalah 01000001. Macam-macam lah alphanumerik yang ada atas keyboard kita tu akan diterjemahkan kepada binary code atau ASCII code. Apa sini seruan pun ada, tambah pun ada. Semua tu akan diterjemahkan ke dalam bentuk binary. Okay. Selain daripada ABC yang biasa kita tengok atas keyboard kita, ada juga text-based data yang menggunakan Unicode. Ni kod-kod ataupun abjad-tajad ataupun words yang tak general macam American ataupun British. Guna ABC tu, dia ada guna bentuk karakter macam
Chinese punya tulisan ataupun bahasa Greek punya, dia bentuk karakter macam tu. So karakter ni pun juga akan diterjemahkan ke dalam bentuk binary code, tapi dia akan menggunakan coding system dia bagi nama Unicode. Sebelum ni ASCII ni pun satu coding system yang untuk text based juga. Ada dua. So ini untuk Unicode, untuk yang bentuk tadi bentuk abjad ataupun nombor yang mudah faham. Yang ni untuk bentuk karakter. Bahasa Arab ke, bahasa Hebrew ke, dia tak ada abjad macam biasa. So dia ada karakter. So karakter ni akan diterjemahkan ke dalam bentuk binary. Okay. Selain daripada tu, sebenarnya daripada abjad, numbers dan juga Unicode tadi, karakter tadi, grafik data juga akan diterjemahkan ke dalam bentuk binary. So semua benda untuk komputer ni dia akan diterjemahkan dalam bentuk binary 0110. Itu je. Itu je yang dia faham. So macam mana grafik data ni macam video, audio, video, grafik, video, gambar, fotos, macam mana dia terjemahkan ataupun dia represent gambar ni dalam bentuk binary. Dia ada coding system dia tersendiri lah. So kat sini dia ada macam mana dia nak terjemahkan dia pakai bitmap images. Dia image tu, gambar tu dia akan dia petakan mengikut bit dia. Bit tadi tu dot tu sebagai pixel tu, dia akan kira lah kalau pixel tu hitam putih. Dia senang lah, dia ada one bit pakai one bit storage je, hitam putih. Hitam putih ni macam 01, maknanya tepat mana kat posisi ataupun mapping dalam mapping image tu, kat lokasi tu dia ada hitam, mungkin dia wakilkan sebagai 1. Kalau putih, kosong. So 0101 sampailah penuh satu image tu. So nanti komputer tu akan faham lah kalau kasih, sebab image ni dia kena ada buat mapping. Sebab tu dia ada bitmap, sebab dia kena mapkan image tu. So setiap pixel tu dia kena bagi nilai 01. Kalau bergambar pun sama juga, dia bitmap juga, dia kena lokasikan macam kena mappingkan gambar tu. So setiap pixel tu dia akan wakilkan lah. Kalau color, dia akan ada ada bit dia, ada binary code yang untuk color tersebut. Dia ada wakil-wakil dia. So image yang ada color ni, tadi kalau yang monochrome tu, hitam putih tu, dia pakai 1 bit je storage dia. Tak besar storage dia. Kalau yang pakai color ni kena pakai 4 atau 8 bit ataupun 24 bits untuk store color punya data dalam bentuk pixel tadi tu. So sebab itulah kalau gambar kita makin banyak color, makin sharp, makin besar dia punya file dia, untuk kita simpan dalam storage kita. Kalau gambar dia tak sharp, pixel dia tak besar, pixel dia kecil-kecil je, macam ataupun image tadi pakai DPI, DPI dia 300 DPI je, so dia punya file simpanan dia cuma kecil yang dia ambil untuk kita store dalam kita punya hard disk. So dan juga image ni, gambar ni tadi, dia ada format dia. Kebanyakan kita akan pakai JPEG lah. JPEG ni antara yang commonly used. Dia pakai kebanyakan sistem ataupun kamera ataupun website, apa-apalah, kebanyakan dia pakai JPEG, senang. Dia tak besar sangat, tak kecil sangat, tak terlalu sharp sangat dan tak terlalu low resolution sangat. So dia di tengah-tengah. So dia untuk kegunaan harian kita memadai, dia average. Selain pada JPEG, ada juga file system ataupun image format yang lain macam TIF, BIMP, GIF, GIF ke panggil, PNG. TIF ni dia simpan datanya lebih sikit. So dia selalunya kebanyakannya data storage tu lebih besar. Gambar tu image dia lebih sharp sikit lah daripada JPEG, tapi data dia ataupun file dia besar, so dia makan space. Sama juga PNG dan lain. GIF atau GIF tu gambar image yang berbentuk ada motion, tapi dia tak sampai tahap video, dia motion dia pendek je, tapi dia image yang dia letak secara
dia panggil apa dalam bentuk motion lah. Satu saat tu dia ada berapa gambar. So setiap saat, so mungkin kebanyakan kalau video dia ada 25 frame per second. Maknanya video ni mewakili gambar juga, tapi dia ada 25 gambar dalam satu saat. So kita nampak dia macam, nampak pergerakan motion tu seperti macam video lah. So pergerakan gambar dalam 25 gambar per second tu lah yang jadikan dia video. Selalunya 25 apa ni, frame per second. Frame tu frame gambar berbentuk image lah. Ada 30 frame per second, ada 60 frame per second, maknanya ada 60 frame image dalam 1 second. So bila dia tambah jadikan 1 minit ataupun 1 jam, jadilah satu video panjang. Sebenarnya video tu pun diwakili oleh image, foto. Okay. Ini contoh dia macam mana dia represent graphic data tu dalam bentuk binary code tadi. Dia macam ni, ada mapping satu gambar, satu pixel tu satu pixel tu diwakilkan, kalau hitam mungkin dia wakilkan 1100. Kalau yang bercolor dia lain lah nombor binary code dia. Ni untuk 16 bit punya image, maknanya dia boleh simpan data dalam 16 bit je, maknanya dalam 2 byte kan, 2 byte 8 bit 8 bit tadi kan. So data yang boleh simpan tak banyak, so kurang sharp. Kalau yang kedua tu 250 bit image dia boleh simpan, maknanya data boleh simpan lagi banyak. Satu sampel data tu, satu sampel pixel tu pun dia boleh ada banyak binary code, maknanya dia boleh simpan banyak data lah. Compare dengan 4 bit tadi, 8 bit dia boleh simpan lebih banyak data, maknanya dua kali ganda data daripada yang 4 bit tadi, dan seterusnya. So lagi banyak bit yang dia boleh simpan, maknanya lebih banyak data yang dia boleh simpan dalam komputer. So lebih data tu boleh yang akan dihasilkan lebih sharp, pun color lebih menyerlah lah. Okey, kemudian ni coding system untuk audio dan video data pun sama. Semua benda, semua benda lah, semua audio ke, video ke, image ke, numbers ke, abjad ke, semua akan diterjemahkan ke dalam binary code. So untuk audio ni kebanyakannya kita pakai format MP3. MP3 files ni maknanya format audio yang telah dikompres. Kalau asalnya raw punya audio, kita panggil uncompressed ni, dia disimpan banyak data, macam noise pun ada, macam-macam lah data simpan. Selalu orang nak buat music ke, nak buat audio, tak kisahlah. So dia akan record audio dia, macam saya record audio saya, simpan dalam komputer, dia akan jadi dalam uncompressed. Selalunya kalau kita pakai yang professional punya application, dia kita akan dapat raw data lah, raw data yang uncompressed. So daripada situ kita akan edit lah mana yang kita nak, suara apa yang kita nak buang, noise kat belakang tu kita nak buang menggunakan aplikasi komputer tu, kita buang semua. Yang dah last end result dia tu, kita pun formatkan dia dalam bentuk mana yang kita nak lah, MP3 ke, MP4 ke. So itu akan jadi dalam bentuk yang telah dikompres. Dia jadi, kalau macam MP3 ni dia 10 times smaller than original punya data yang raw data yang kita ada. Dia yang compressed file ni dia lebih sedap, tapi tak sebanyak data yang raw data lah. Dengan raw data ni kita boleh buat pelbagai, kita boleh jadikan dia lebih banyak data, untuk jadikan kita boleh masukkan banyak data, so kita boleh jadikan dalam bentuk MP4. So MP4 ni lebih bagus daripada MP3 lah. Dia punya data apa ni, dia boleh simpan pun banyak data, so macam-macam banyak bunyi, dan kita boleh ada surrounding ke, macam tu. MP3 ni dia ada limitation ni. Macam tu juga dengan video pun selalunya kalau professional dia akan tak kisahlah, professional dia akan ambil video dalam bentuk, hasil video tu dalam bentuk raw. Raw ni nanti kita masuk dalam aplikasi macam apa, ada Photoshop
bukan, sorry, Premiere Pro ke Final Cut ke apa lagi, video editing untuk profesional lah. Untuk kebanyakan macam kita ambil daripada, kita record daripada phone. Kalau macam kita record daripada phone tu, semuanya sistem dalam iPhone kita, smartphone kita yang akan automatically compress. Dia akan ambil raw data, tapi apa yang dipaparkan kita, dia dah siap compress kepada format yang kita set lah, MP3 ke MP4 ke. Untuk audio, untuk video pun sama, dia dah siap dalam format dia. Tu kadang kita susah nak edit balik. Kalau kita ada raw data ni, kita boleh edit, senang nak edit lah, macam-macam kita boleh edit, nak terang, nak cerah, nak bagi cerah ke, nak bagi gelap ke. Macam tu juga dengan video tadi. So kalau macam personal use untuk smartphone, video editing apa ada macam-macam lah. Nanti awak macam Insta pun boleh edit video. Tu maknanya kita dah record video, dia dah compress siap menggunakan aplikasi tersebut lah. So macam mana dia data ni represent dalam program tersebut. So dia present dalam, kita panggil machine language. Machine language ni lah yang ambil data tadi, yang telah ambil data kita semua tadi, video ke, audio ke, tulisan ke, karakter ke, abjad ke, dia akan compile, dia akan diterjemahkan ke dalam bentuk kita panggil binary tadi, dalam bentuk machine language. Kita panggil machine language, bahasa yang difahami oleh mesin ataupun bahasa yang difahami oleh komputer, dalam bentuk binary base tadi lah. So dulu awal-awal dulu programmer nak programkan sesuatu programming ataupun instruction dalam bentuk machine language ni lah. Machine language ni payah sikit lah kalau nak program. Sekarang ni kita senang sikit, kita ada C++, kita ada Python, macam-macam lah program yang user friendly. Macam ni contoh ni, komputer sekarang, kita programmer ataupun kita boleh tulis programming dalam, kita panggil programming language lah. So programming language ni akan ditranslate oleh komputer ataupun satu sistem kepada machine language yang boleh difahami oleh mesin. Okay. Ni quiz ni tak apalah, nanti awak jawab, senang je quiz ni. Tengok. Okay. A jawapan dia. Bawah mana boleh ada A. Jawapan pun ada kat bawah tu, nombor 1 B. Senang je. Tak susah pun. Okay, kita teruskan. Okay, dalam sistem unit ni, sama ada komputer ataupun mobile, dia ada dia punya komponen dia lah. Dia ada processor, dia ada storage devices, dia ada power supply. Selain tu dia ada cooling untuk sejukkan processing unit tadi. Dan macam-macam lagi ada storage, memory, RAM, ROM. Semua tu ada di dalam sistem ataupun dalam sistem unit ni tadilah. So sistem unit ni dihubungi dengan, dipanggil sets of wires ataupun kita panggil buses. Antara motherboard pergi ke komponen-komponen yang lain, motherboard ke hard disk, motherboard ke MCU, processor, CPU dan sebagainya. Kita panggil connection tu, kita panggil bus. Ni dalam desktop, contoh dalam desktop, dia ada motherboard, dia ada motherboard, dia ada RAM, dia ada memory, dia ada CPU, power supply, fan, expansion card. Semua ni dihubungkan melalui a set of wires tadilah, dia panggil buses. Kita akan tengok lebih mendalam. Sama juga dalam tablet ataupun iPad ataupun Samsung Tab ataupun portable punya sistem unit. Cuma dia berbentuk stacking layer macam ni. Kalau macam CPU tadi, komputer PC tadi, dia tak stack. Sebab tu dia boleh duduk single-single, asing-asing, tapi dia bersambung. Dalam sistem portable ni, sebab dia nak kecilkan, so kebanyakan dia duduk dalam bentuk stack macam ni lah. Bawah ada processor, atas dia ada layer lain, bawah lagi ada layer untuk port,
tu atas circuitry processor tadi, ada motherboard tablet unit tadi tu, dia ada bateri, lepas tu atas dia ada modi-modi yang lain, lepas tu ada last sekali ada display, contoh dia. Okay, motherboard ni adalah benda paling utama dalam PC. Dia mengandungi computer chips ataupun dipanggil IC, integrated circuits. Integrated circuits ni yang akan tolong menghubungi semua komponen dalam komputer. Betul, dia punya papan yang ada transistor apa semua tu, dia ada IC atas tu, dia ada integrated circuits atas tu, computer chip. So setiap integrated circuit ni dia ada, ataupun computer chip ni dia ada function yang tertentu, bergantung kepada apa yang ditugaskan lah. So semua device yang lain akan connect pada motherboard tersebut, sama ada wire ataupun wireless. Selain tu external device juga akan disambung kepada motherboard menggunakan port. External devices ni macam speaker, mouse, keyboard yang external tu ataupun external hard disk, dia akan sambung kepada motherboard ni juga menggunakan port yang belakang PC tu. Kalau dekat laptop dia ada kat tepi-tepi ni, dia ada USB port, tu port dia. Kalau macam wireless devices, wireless external devices, dia akan disambung menggunakan wireless lah ataupun Bluetooth. Sama ada dia pakai Bluetooth yang ada transmitter receiver ataupun dia boleh terus connect pada Bluetooth komputer. Selain itu dia ada power, dalam sistem unit sistem unit ni ada juga power supply dan drive bay. Power supply ni biasalah untuk supply electrical power pada komputer ataupun PC. Dan drive bay ni tempat untuk kita letak semua jenis drive. Ada hard drive, ada CD drive, DVD drive, macam-macam lah. Sekarang mungkin orang tak pakai kot CD drive dengan DVD drive. Zaman saya DVD drive tu ada lagi untuk kita baca DVD ataupun kita nak write data atas DVD macam tu, flash drive. So dalam PC tu selalunya dia ada satu tempat nak letak drive ni semualah, drive bay, kita panggil drive bay ni. Okay, processor dan CPU. Processor ni tadi motherboard, ni processor. Processor ni adalah satu komponen komponen elektrik yang ada circuit yang di pack together dan juga disambungkan kepada motherboard. Atas processor ni lah adanya CPU atau kita panggil Central Processing Unit. Processor CPU ni yang macam korang tahulah Intel punya processor AMD punya processor dan banyak lagi. So atas processor ni ada CPU. CPU ni lah untuk dia macam otak dia untuk melakukan segala tugas adalah pada CPU tadi. So CPU ni bergantunglah kepada jenis PC kita, laptop kita ataupun apa alatan komputer yang kita guna, sama ada desktop ke, server ke ataupun notebook ke. So processor dia berlainan, bergantung kepada kesesuaian. Okay, next. Dan CPU ni tadi dia ada core, dia ada multi core, ada dual core, quad core. Dulu kebanyakannya pakai dual core, sekarang dah sekarang komputer semua dah laju, dia pakai quad core. Ada yang ada CPU yang pakai multi core. So bergantung. Lagi banyak core, lagi banyak cost yang kita kena keluarkan untuk dapatkan dia. Multi core ni macam ni contoh dia. Dia boleh buatkan komputer tu lakukan banyak kerja dalam satu masa. Sebab dia multi core, core dia banyak. Kalau buat satu tugas pun macam tugas nak buat kira-kira lah. Kalau dual core ni tugas tu dia bagi separuh-separuh buat, dia boleh siap dalam masa 2 saat. Kalau quad core ni tugas tu dia dah bagi kepada 4 bahagian, semua buat bahagian masing-masing, dia boleh selesai lagi cepat daripada dual core tadi. Dalam masa 1 saat dia siap benda yang sama. Macam itulah konsep dia. Okey, ni contoh-contoh CPU tadi. Ada server processor, ni ada processor server, ada processor untuk desktop, ada processor untuk yang mobile. Bergantung kepada jenis komputer yang kita guna. Server ada pakai processor Intel Xeon. Contoh dia mengandungi 4 ke 18 core.
Satu CPU tu ada 18 core. Ni dia boleh buat tugas lagi lebih laju daripada PC kita lah. Kebanyakan desktop kita ada sampai 8 core. Mobile buat masa ni kebanyakannya lah ada dalam sampai 4 core. Saya tu bergantung kepada pengeluar. Ada Intel, ada ARM, ada Nvidia. Sekarang ni Apple pakai dia punya processing unit sendiri, dia panggil ARM tadi tu. Dia sebelum ni pakai Intel punya, so sekarang ni dah pakai dia punya sendiri. GPU, Graphic Processing Unit. Dia berbeza dengan CPU tadi. CPU tadi adalah untuk sebagai brain ataupun otak untuk komputer tersebut untuk melakukan semua tugas yang dibagi atas lah, proses untuk proses semua benda. So grafik ni tugas dia adalah untuk proses grafik, sama ada gambar, animation, video yang berkaitan dengan grafik lah. So dia dalam masa yang sama dia untuk menolong ataupun mengurangkan beban CPU untuk grafik ni. So komputer betul, kalau programming ke siapa ni? Selalunya programming pula. Untuk gamers ke siapa lagi? Untuk artis yang banyak guna Photoshop, benda-benda yang berat, kebanyakan dia akan ditambah dengan GPU ni lah untuk grafik. So kebanyakannya laptop biasa dia ada grafik juga yang inbuilt dalam CPU untuk mengurangkan beban pada CPU supaya bekerja lebih laju. Kadang built-in punya GPU ni tak power, so kebanyakannya kita pakai yang asing punya GPU. So dia akan ambil beban CPU tadi tu untuk proses grafik. Dia akan lakukan tugas tu specifically. So beban tu dah tak ada pada CPU. So CPU boleh buat kerja yang lain. So beban semua untuk grafik ni dia akan diambil alih oleh GPU ni tadi. Ada kawan buat masuk. Itulah kerja GPU. Gamers, game-game yang high-end ni banyak kena pakai GPU lah. Kalau macam mobile apa maksud saya, kalau macam smartphone, GPU unit dia semua dia atas processor, dia panggil system on chip SoC tu. Sebab tu smartphone tak boleh main game yang terlalu power sangat macam komputer. Komputer kita boleh tambah GPU asing. GPU yang tengoklah bergantung kepada kita punya modal. Kalau modal kita banyak, kita boleh beli GPU yang power. So kita boleh lah tengok video 4K ke game 4K ke. Tapi dia kena bergantung juga dengan CPU. CPU pun kena power. CPU ni yang proses semuanya. GPU ni hanya menolong dari segi grafik je. Kalau GPU power, CPU tak power, tak dapat juga nak main ataupun play 4K punya video ataupun game. Sebab dia bergantung antara satu sama lain. Yang paling penting adalah CPU. Sebab dia otak untuk komputer tersebut. Okay. Ini teknologi NU. Modular phone. Ni dulu Google ada cipta ataupun create satu phone yang modular. Modular ni maknanya by module lah, kita boleh asing-asingkan dia. Kita screen dia by module, kita boleh asingkan sebagai contoh ni Google Atap ni. Kita asingkan dia punya display unit dia. Setiap display unit yang dia ada dalam gambar ni, setiap display unit ni dia ada processor dia sendirilah untuk dia proses. Processor ataupun circuitry unit yang kecil-kecil yang disambung dengan connectionnya atau pin-pin tu. So kita boleh macam alih-alihkan dia punya display tu. Itu dia panggil modular phone lah. Dia dulu masih dalam development sampai sekarang masih belum dikeluarkan untuk public. Okay. Processing unit. Processing unit ni adalah kelajuan untuk prosesor tersebut, CPU ataupun GPU. CPU dan GPU ni dia ada kelajuan dia. Dia diukur dalam megahertz ataupun gigahertz. Sebab tu kalau awak semua beli GPU ataupun CPU, dia akan ada berapa gig dia punya speed dia, gigahertz dia. Kenapa nak kena ada speed yang laju? Supaya dia boleh proses instruction tu lebih banyak dalam masa 1 saat. Itulah dia punya tugas dia. Kenapa dia nak ada processing speed ni. Okay, so
Itulah dia. Untuk proses instruction, CPU tu untuk proses instruction dalam masa satu saat. So bergantung kepada dia punya kelajuan clock speed CPU tadi. Okay, word size and cache memory. Ni saya panggil cache, tak tahu lah awak panggil cache ke, cache memory. So word size ni adalah bit processor tersebut. Gitu. Dulu kebanyakannya 32 bit, sekarang dah pakai 42 bit. Sebab tu macam Windows 11 ke atas, semua dah pakai 64 bit. So mana program-program developer untuk program application macam Microsoft Word apa semua, untuk dia teruskan supply dia punya program application kepada yang hasilkan prosesor macam Intel apa semua ni, Windows ni. So dia kena follow lah, daripada 32 bit dia kena 64 bit. Cache memory ni adalah satu internal cache storage, untuk simpan sementara data yang kita nak guna. Macam browser pun dia ada simpan cache. Selalu kalau kita rasa kita punya PC dah slow, kita nak lajukan, kita clearkan cache dia. Cache ni adalah data yang disimpan. Kalau contoh dalam browser Google ke, Internet Explorer ke, apa lagi, Safari ke. So data yang kita surf internet tu, yang kita pergi suatu website, kita surf internet, kebanyakan dia akan tanya untuk allow kita bagi komputer simpan data. So first time kita surf website tu, dia akan slow. Second time kita surf website tersebut, dia laju sikit sebab data yang ada untuk website tu dia dah simpan dalam cache memory ni. Bila banyak sangat kita layari website, banyak cache yang kita simpan dalam cache internal memory ni, so komputer kita selalunya kebanyakan akan jadi slow lah. So selalu kita akan clear cache ni. Itu untuk browser. Dalam PC processor pun dia ada cache memory ni untuk simpan data, untuk buat kerja yang lebih cepat lah. Mana selalunya dia akan simpan data ataupun memory yang kita selalu guna. Okay. Bus width, bus speed dan bandwidth. Bus ni yang saya cakap tadi adalah elektrik ataupun elektronik wired yang ada dalam komputer, yang menyambungkan antara motherboard tadi pergi ke CPU, pergi ke processor, pergi ke macam-macam lah, expansion card, melalui circuitry yang dipanggil bus ni lah. So bus ni dia ada size dia, dia ada lebar dia dan speed dia. Speed dia bergantung kepada lebar dan juga dan speed dan lebar ini akan determine atau akan tentukan dia punya bandwidth. Makin besar bandwidth, makin besar dia punya width untuk bus tersebut atau wire tersebut, dan juga makin laju lah. Bandwidth ni adalah amount data yang boleh ditransfer melalui bus tersebut semasa suatu masa. Ini contoh. Bayangkan ini adalah wire yang menyambungkan antara processor dan juga motherboard. So kalau 8 bit bus tu compare dengan 16 bus tu, maknanya 16 bit bus ni lebih laju lah, sebab dia boleh transfer 16 bit punya data ataupun data lebih banyak 2 kali ganda daripada 8 bit busnya. Satu data tu dipecah kepada 8 bit, maknanya ada 8 lorong highway, compare dengan satu data dipecah pada 16 lorong highway, maknanya 16 bit bus ni lebih laju lah data tu sampai kepada dia punya destinasi. Okay, memory. Dah pukul 11. Dah pukul 12. Kita berhenti dalam 12 suku. Boleh Boleh. Okay. Yang lain kita sambung minggu depan. Okay, memory ni adalah memory apa lah bahasa Melayu? Memori lah. Tempat dia untuk simpan
untuk disimpan data tersebut. Dia ada RAM, dia ada ROM. Okay, so dekat sini dia ada volatile, basic punya memory dia ada volatile dan non-volatile. Volatile ni yang bila kita shut off kita punya PC ataupun laptop, memori tu akan delete, erase daripada dia punya memory storage tadi lah. Kalau non-volatile ni, dia punya memory tu akan tersimpan kat situ. So, contoh dia adalah RAM. RAM ni adalah random access memory ataupun RAM ni yang selalu kita beli untuk tambahkan kelajuan. So, salah satu jenis memory lah. Ada yang berapa gig? Standard datang, kalau tak silap saya 4 gig RAM. Kita boleh tambah jadi 8 gig RAM. Ada 16 gig. Kebanyakan dia 4 gig. Selalunya RAM ni akan datang dalam bentuk berpasangan. Dia dua-dua. 2 gig jadi 4 gig RAM. 88 jadi 16. 44 jadi 8 gig RAM. Macam itulah. Kalau laptop dia ada 2 slot, dia ada couple slot. Kalau macam PC dia ada 4 slot, tapi kita boleh guna, selalunya kebanyakan ni akan guna 2 slot lah. Dia ada couple. Kalau kita nak 4 gig RAM, dia kena ada 2. So dekat komputer tu boleh masuk sampai 8 RAM. Kalau kita ada 4 2 gig RAM, kita boleh masuk lah 2 sampai 8. 32 gig kalau kita masuk yang satu slot tu 8 gig RAM. Kalau kita ada 8 gig RAM yang ada 4 keping, 4 biji, total akan jadi 32 gig RAM lah. So kegunaan ni adalah untuk menyimpan essential part lah, macam operating system, program, ataupun data komputer yang digunakan buat masa tu. Ni contoh RAM dia kalau kat desktop. Kat laptop dia ada slot dia macam tu. Desktop selalunya saya rasa ada 4 slot kebanyakannya lah. Kalau laptop kebanyakan dia ada 2 slot je. Ni karakteristik of RAM. Ada volatile. Volatile ni dia simpan data, lepas kita tak guna ataupun kita shut off, dia akan delete data tu. Most personal computer use SDRAM, single data RAM. Kebanyakan sekarang kita guna DDR lah, double data RAM. So data yang disimpan dan digunakan ataupun dihantar tu 2 kali ganda lebih banyak daripada single data RAM tadi. Okay, so selain tu dia ada memory punya architecture. Ada dual memory, ada 2 path, ada yang 3 path, ada yang quad path ataupun panggil 2 channel, tri-channel and quad channel untuk memory architecture. So ni bergantung kepada performance lah. Kalau nak lebih performance, kita kena pakai quad channel. Okay, so memory ni dia ada address location. Macam mana nak cakap? Setiap dalam memori kita tu dia ada address location lah. So data yang kita simpan tu dia akan disimpan pada lokasi tersebut. Sebab tu kebanyakannya bila kita dah delete data, kita boleh pergi mana-mana kedai terparti untuk retrieve balik. Sebab walaupun on surface kita dah delete dia, kita dah dalam program kita dah tak nampak dia, tapi dalam memori tu data tu masih ada lagi tersimpan, dia duduk kat situ, duduk kat address tersebut. Sebab data tu dia tak akan mudah ataupun delete ataupun dibuang daripada address tersebut. Data tu akan di-replace. Dia tak boleh data tu buang, address kat lokasi tersebut nilai tinggal kosong, tinggal tak ada benda, none, void yang tu tak boleh. So kebanyakannya macam mana kita data tu, kalau kita tengok on surface, kita delete. Sebenarnya bukan delete, kita masukkan data yang
void ke dalam address tersebut sebagai mewakilkan kosong. Tetapi data tu ada situ lagi. Melainkan kita masuk data yang baru, dia akan replace data yang lama. So, kebanyakan data tu akan hilang. Sebab untuk address tersebut, alamat tersebut, lokasi tersebut, ada data yang lain. Macam itulah sistem memory addressing ni. Selain daripada RAM tadi, memory tadi, ada register dan ROM. ROM ni, read only memory ni, dan volatile. Yang program ataupun data ada kat situ, dia tak akan hilang. Sebagai contoh, microchip yang ada atas motherboard. Microchip ni yang melakukan tugas-tugas tertentu. Ada chip untuk audio chip. Dia kita panggil untuk ROM ni. So, dia panggil non-volatile, dia simpan data kat situ, tetapi dia permanently store. So, tak boleh, dia takkan hilang. Selalunya guna-guna untuk benda yang task yang spesifik lah. Contohnya macam audio ke, video ke, macam-macam lagi. Lupa pula, register ni salah satu memory jugalah yang ada atas CPU, tapi dia high speednya untuk kita access ataupun retrieve data tu cepat. Tak apa, nanti awak boleh baca, awak cuma perlu tahu dia punya apa yang ada atas CPU. Dalam sistem unit dia ada ROM, dia ada RAM, dia ada memory, register. Dia ada flash memory ni biasalah storage lah. Dulu kita pakai dulu storage kebanyakan pakai hard disk. Sekarang dah ada pakai SSD, solid state. Yang lebih kecil lagi pakai flash memory ni. So digunakan sebagai storage juga. Kat situlah adanya BIOS, adanya firmware dan sebagainya, yang benda yang permanent. Macam firmware ataupun BIOS ni permanent lah. Lain-lain dan sebagainya. Lepas tu ada storage yang contoh storage yang lain, solid state tadi lah. USB pun kita panggil flash memory sebab dia boleh simpan storage data. Yang lain adalah komponen lain dalam komputer sistem, dalam komputer ni adalah fan, heatsink dan ada cooling system. Biasalah kegunaan dia adalah untuk menyejukkan sistem tersebut. Sebab barang perkakasan ataupun electronics component ni dia boleh bekerja dalam keadaan optimum dalam suhu yang tertentu. Dia tak boleh sejuk sangat, dia tak boleh panas sangat. So dengan adanya fan dan heatsink ni lah akan menentukan sesuatu komponen. Contohnya macam CPU tu bekerja dalam suhu yang sepatutnya. Dia tak boleh sampai sejuk sangat. Nanti sejuk sangat, CPU tu tak berfungsi dengan optimum. Macam telefon kita juga, smartphone. Kalau kita duduk tempat sejuk sangat, nanti tiba-tiba kita punya phone hang ke, sebab dia memang tak boleh, perkakasan ataupun barang komponen elektronik ni tak boleh kerja dalam, tak boleh berfungsi dalam tempat yang sejuk sangat ataupun yang panas sangat. Panas sangat dia boleh hang juga, sejuk sangat pun dia boleh hang juga. So dia ada satu takat suhu yang optimum yang electrical ataupun electronic system ni boleh bekerja. Kalau macam high performance CPU, GPU tu, dia kena pakai cooling system yang lebih power lah, supaya dia boleh sejukkan dia punya komputer tu supaya boleh bekerja dalam tahap yang optimum. Heatsink, fan ni semua ni adalah alatan ataupun parts untuk sejuk, untuk cooling component tadi lah. Okay. Selain daripada tu, dia ada jenis liquid cooling system. Kalau yang pembina PC yang power ni, dia ada pakai liquid cooling system. Nanti boleh Google kat YouTube ke macam mana bentuk dia. Dia ada wire, dia ada macam tube-tube plastik ataupun tube-tube, saya pun tak tahu tube apa, tapi dia ada liquid dalam tu. Kerja dia sama je, adalah untuk menyejukkan sistem tersebut. Cuma dia mungkin dia lebih pantas, lebih laju daripada sistem yang biasa, sebab dia punya komputer dia guna high performance, panas, cepat panas. So kena ada satu cooling system yang boleh cepatkan dia sejuk. Selain tu adalah immersion cooling. Lain notebook
ataupun laptop cooling stand. Ni yang external lah, kita beli cooling stand yang ada kipas ke, kita letak laptop kita atas tu dan sebagainya. Ni contoh liquid. Ada yang server, dia pakai yang server dia submerge dia punya sistem dalam air. Itulah salah satu contoh cooling system dia. Selain daripada contoh pentingnya cooling system ni adalah contoh yang berlaku dekat Jepun waktu nuclear reaction, waktu tsunami. Dia punya nuclear facility dia meletup. Sebab apa meletup? Sebab cooling system dia tak berfungsi. So dia punya server, dia punya komputer yang running nuclear punya facility tu panas pun meletup. Sebab apa dia tak berfungsi? Sebab kena tsunami. Macam itulah fungsi cooling system ni. Untuk yang lebih wider view lah, untuk pandangan yang lebih besar. Yang ni yang external punya cooling system atas laptop tadi. Yang lain adalah expansion slot. Expansion card ni adalah expansion slot yang disambung pada motherboard untuk kita connect external devices, macam USB port dan sebagainya. Dia akan melalui expansion card ataupun expansion slot ni. Ini contoh-contoh dia. Ada Bluetooth pun ada dekat expansion card tu ataupun expansion slot tu, ada Bluetooth punya tempat untuk masuk apa, ataupun USB lah. Kita masukkan Bluetooth punya USB kat situ sebagai receiver dia. Kadang kita mouse kita dia tak ada built-in Bluetooth, dia built-in Bluetooth tapi dia kena pakai receiver yang kita kena connect pada PC ataupun laptop. Contoh-contoh dia. Okey, buses ni tadilah dia punya wire tadi tu, menghubungkan antara satu sama lain, satu komponen di dalam PC tadi ataupun komputer tadi, pakai buses. Expansion bus ni adalah untuk menyambungkan CPU ataupun motherboard kepada peripheral ataupun kepada expansion card. Peripheral ni yang saya beritahu tadi adalah satu device untuk input, satu tempat untuk input dan output disambungkan. Input output device nak masuk kepada kita punya PC, kita panggil peripheral lah. Memory bus tu nak sambungan antara CPU dengan RAM dan sebagainya. Bus ni adalah senang. Buses ni adalah sambungan antara komponen-komponen komponen elektronik dalam PC tadi. CPU ke expansion bus, CPU ke memory, CPU kepada RAM, dia panggil memory bus. Ni contoh-contoh dia. Dia ada CPU, nak pergi ke RAM, dia panggil memory bus. CPU nak pergi ke ada chipset, dia panggil fun side bus. Daripada chipset nak pergi ke expansion, dia panggil express bus dan sebagainya. Okey, yang ni kita sambung next week. Dah hampir 12.20.